تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان واغفر لوالدينا ربي
ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان يا ربنا اعترفنا بأننا أقترفنا وآلنا أسرفنا على لظى أسرفنا يا ربنا اعترفنا بأننا أقترفنا وآلنا أسرفنا على لظى أسرفنا فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول فضلا وجودا منا لا Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para penonton yang disayangi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bertemu lagi dalam tazkirah hari ini THI di UPNM. Mudah-mudahan dengan izin Allah Subhanahu wa taala kehidupan kita, kesihatan kita, keluarga kita, diri kita, sasiah kita, akhlak kita semakin hari semakin baik dan semakin diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana biasa, THI pada kali ini membincangkan berkenaan tafsir surah Al-Fatihah, surah Al-Baqarah yang dimulakan surah Al-Fatihah. Jadi kita lihat bagaimana dalam tafsiran-tafsiran yang lalu, dalam penerangan-penerangan yang lalu tentang ayat demi ayat surah Al-Fatihah telah kita berbincangkan, dan kita masih lagi membahaskan atau menafsirkan tentang ayat siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ya Allah, kami minta sesuatu daripada ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami, cerahkan kami dalam jalan yang terbaik untuk menuju ke arah-Mu ya Allah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan, laluan, perjalanan hidayah sebagaimana Engkau telah berikan pada orang-orang yang terdahulu yang telah Engkau berikan nikmat. Pada pelajaran yang lalu, bagaimana saya telah membawa tentang kisah Salman Al-Farisi. Bagaimana Salman Al-Farisi, nama sebenarnya Mabah bin Shazuzan, iaitu orang Parsi daripada kaum ataupun daripada daerah Jai di Asfahan, Parsi, telah menerima Islam. Dan kita lihat bagaimana akhlak yang telah dipertuntunkan oleh Salman Al-Farisi setelah ia masuk Islam. Jadi antara benda yang menarik yang kita nak bincangkan tentang kisah Salman Al-Farisi, penghujung kisahnya bagaimana pada satu ketika Salman Al-Farisi berkenan dengan seorang wanita Madinah. Jadi biasa normal bagi seorang lelaki, Allah kata wa ja'alnakum syu'uban wa qaba'ila lita'arafu. Aku jadikan kamu berpuak-puak, berbangsa-bangsa. Tak ada orang yang hidup dalam satu bangsa, dia kena satu semua. Allah boleh buat dunia ini, alam ini, ada bumi ini dengan satu umat, satu bangsa. Allah boleh buat. Itu hak Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah kata tak, aku buat berbangsa-bangsa. Wa ja'alnakum syu'uban, berbangsa-bangsa. Tak terkira bangsa-bangsa yang kita tak kenal pun ada bangsa-bangsa tertentu. Tapi dalam ruang lingkup hidup di Malaysia, maka bangsa kita ataupun hidup kita ni bertembung dengan bangsa-bangsa yang lain. Begitu juga dengan orang Islam zaman Nabi SAW berada di Madinah Al-Munawwarah. Lagi rencah bahasa dan bangsa. Orang Parsi datang, orang Rom datang, orang Syam datang, orang Arab datang, orang Madinah pribumi pun ada kat situ. Jadi antaranya nak dibawa kisah bagaimana siratal ladzina an'amta 'alaihim, tunjukkan jalan yang terbaik. Apa yang Allah nak tunjukkan? Kita bawa kisah-kisah yang telah pun jadi sejarah. Salman Al-Farisi berkenan dengan seorang wanita. Ini lumrah, yang saya katakan ini lumrah. Manusia perlukan hidup berpasang-pasang. Lagi perlukan wanita, wanita perlukan lelaki. Tak ada orang mengatakan saya tidak perlukan wanita, wanita pun kata saya tak perlukan lelaki. Tak, Allah dah kata begitu. Allah sudah kata begitu. Jadi apa hak kita untuk menafikan kata-kata Allah Subhanahu wa taala? Antara bertemu jodoh atau tidak itu perlambat Allah Ta'ala. Tetapi tidak ada perkataan ataupun tidak ada luahan yang boleh kita katakan kita boleh hidup tanpa lelaki, kita boleh hidup tanpa wanita. Allah kata wa ja'alnakum syu'uban wa qaba'ila lita'arafu.
Rasulullah sendiri bila jumpa dengan sahabat-sahabat, jumpa dengan orang Ansar, orang Madinah, orang anak muda, Rasul akan tanya, bila kamu nak kahwin? Berulang-ulang kali Rasul sekala jumpa orang ni, bila kamu nak kahwin, bila kamu nak kahwin. Rasul tahu kehidupan manusia begitu. Jadi Salman Al-Farisi berkenan seorang wanita Ansar, tapi dia malu untuk pergi meminang. Maka dia ajakkan sahabat Ansar yang lain yang bernama Abi Darda. Abi Darda ni seorang perawi hadis, tuan-tuan, perempuan. Saya pernah pergi ziarah kubur Abi Darda di Mesir. Menakjubkan, kubur tersebut berada di tengah-tengah jalan. Macam mana dia berada di tengah-tengah jalan? Orang berada di Madinah, orang-orang Ansar yang berhijrah selepas kewafatan Nabi, menyebarkan dakwah, dan dia berada di Mesir lama dan dikumikan di situ. Terkejut saya bila sampai di tempat tersebut, highway yang begitu panjang, lurus, tapi ada tengah-tengah ada satu kubah. Lalu dimaklumi itu kubur Abi Darda, yang tidak boleh dipindah. Asalnya nak dipindahkan kubur sahabat Nabi ni oleh construction yang nak bina highway, tapi gagal, tak boleh. Akhirnya kerajaan Mesir buat keputusan kekalkan dia berada di situ. Sebab dia perawi hadis, sahabat Nabi, orang pernah bertentang mata dengan Nabi SAW, orang yang pernah rasa gembira dengan penghijrahan Nabi daripada Mekah ke Madinah Al-Munawwarah, orang yang terus serta dalam perang-perang yang zaman Nabi SAW, orang yang menyebarkan Islam, dakwah sampai ke hari ini. Jadi inilah Abi Darda, orang muda, kawan baik Salman Al-Farisi. Jadi bila Salman nak meminang orang-orang Madinah, maka lebih baik dia bawa orang Madinah sendiri, orang muda sama macam dia, usia yang sama macam dia, namanya Abi Darda. Jadi Abi Darda kata, tak apa, aku temankan kamu Salman. Di mana tempat? Diajaklah setempat tersebut. Dua anak muda yang belum berkahwin datang ke rumah. Jadi Abi Darda sebagai orang tempatan membicarakan tentang hasrat Salman. Bapa pada wanita tersebut mengiyakan, ya, saya ada anak perempuan dan dia belum berkahwin, jadi saya boleh nikahkan kamu, Salman, kepada anak perempuan saya. Tapi Rasulullah telah mengajar pada kami untuk saya sebagai seorang bapa tanya pada anak perempuan adakah dia bersetuju atau tidak. Memang kuasa putus, kuasa bapa, sebab dia wali mujbir. Apa itu wali mujbir? Wali yang boleh memaksa. Tetapi Rasulullah mengajar adab dan etika. Ya, kita boleh paksa, tapi kena minta kerelaan dahulu. Bapa tak perlu minta izin dengan anak, tapi ini etika, ini adab. Baiklah, silakan. Maka bapaknya masuk ke dalam, berbincang dengan anak daranya, bersama dengan isterinya bincang. Hasil keputusan yang disampaikan agak memeranjatkan. Dia kata, wahai Salman, saya minta maaf kerana anak saya menolak pinangan kamu. Sama biasa terbuka. Tetapi anak saya berkenankan kepada Abi Darda, dan sekiranya Abi Darda setuju untuk berkahwin dengan anak saya, maka perjalanan perkahwinan ini berlangsung dengan begitu baik. Salman, dia tak terkejut. Dia tak kata Abu Darda, wah, cross line nampaknya kau ni. Aku bawa kau, teman aku, kau rembat sekali dengan perempuan yang aku nak. Tak, ni sahabat, hubungan sahabat. Bagaimana Rasul didik hati sahabat? Kedua-duanya berhajat dan kedua-duanya datang. Abu Darda tidak berhajat langsung pada wanita tersebut. Dia hanya menemankan sahaja. Tapi wanita ni berkenan ke Abi Darda. Abi Darda ditanya oleh Salman, macam mana kau? Abi Darda, setuju tidak ni? Abi Darda pun tersenyum, Salman, kamu yang meminang, bukan aku hanya menemankan. Salman kata, betul, aku yang minang, tapi pinangan kamu, dia lebih suka pada kamu. Aku tak ada masalah. Atas dasar persahabatan, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Bekerja samalah, berkalibration samalah dengan perkara-perkara yang baik. Jangan buat tindakan ataupun menolong, membantu benda-benda yang Allah tak suka. Ini Allah suka. Mungkin usahanya kita, tapi jodoh betul Allah aturkan dengan kamu, wahai Abi Darda. Terimalah. Abi Darda kata, kalau Salman, kalau kamu tak ada masalah, aku terima. Salman offer, wahai Abi Darda, aku jadi event manager.
Aku akan mengaturkan pernikahan kamu. Sedangkan itulah hajat Salman. Tapi dengan penuh rasa bangga, dengan penuh rasa kasih sayang, Salman menguruskan perkahwinan pernikahan Abi Darda. Dan sikit pun tak ada perasaan dendam, sikit pun tak ada perasaan marah. Iman seorang sahabat hebat, hebat tuan-tuan dan puan, saudara-saudari yang menonton. Hebat. Inilah Abi Salman Al-Farisi. Jadi ini hidayah Allah bagi pada Salman Al-Farisi. Saya nak sambung lagi tentang kisah seorang pemuda yang bernama Khalid bin Al-Walid bin Mughairah, Bani Mahzum. Kalau di negara Arab, di Mekah, sebut saja Bani Mahzum, antara Bani yang terkenal, Bani bangsawan. Bani Hashim, Bani Mahzum, Bani Umayyah, Bani Tamim. Sahabat-sahabat yang berada di Madinah bergerak berasal pada bani-bani yang berbeza. Keturunan asal usul sama, tapi keturunannya ada nenek moyang yang bernama Mahzum, maka dipanggil Bani Mahzum. Yang ni Rasulullah moyang yang bernama Hashim, maka dipanggil Bani Hashim. Datuk yang bernama Muttalib dipanggil Bani Abdul Muttalib. Jadi ini manusia suka berbangga dan Allah izinkan begitu. Cuma Allah kata la asabiyah fid din, tidak ada asabiyah dalam beragama. Asabiyah beragama tak ada. Berpegang teguh, mengatakan bahawa bangsa yang paling betul. Tak. Ini asabiyah. Jadi Khalid bin Al-Walid, salah seorang sahabat Nabi, terkenal, kisah cukup terkenal Khalid bin Al-Walid. Hebat orang ni, memang pahlawan. Usia Khalid bin Al-Walid dengan Rasulullah bezanya 7 tahun. Sahabat baik kepada Umar Al-Khattab, sahabat baik kepada Amru bin Al-As, sahabat baik pada Ikrimah bin Abu Jahal, sahabat baik pada Abu Jahal sendiri. Ini grup-grup pemuda yang hidup sezaman, berlatih bersama-sama. Tradisi Arab, bila anak lelaki ini dilahirkan, 6 tahun mesti dia beluk oleh orang lain. Ini tradisi Arab, supaya dia belajar sesuatu daripada kaum yang mengambil, mendidik. Sama macam Nabi SAW. Nabi bila dilahirkan, Nabi diserahkan pada Bani Bakar, dan wanita yang diberikan Allah tanggungjawab untuk mendidik Nabi ialah Halimatus Sa'adiyah, Bani Sa'ad atau Bani Bakar. Jauh di perkampungan Badui. Sama juga dengan Khalid Al-Walid, orang Badui bela dia. Biasalah anak orang kaya. Halimatus Sa'diyah orang yang tak kaya, tak ada apa-apa, datang pun kurus. Unta pun tengok keledainya pun, keledai pun memang uzur, tapi itu untuk cari makan. Tapi selepas bela Nabi SAW didik selama 6 tahun, semua serahkan balik pada Aminah binti Abdul Wahab, dia jadi orang kaya. Hasil keberkatan ni panggil keberkatan. Apa yang dipanggil berkat? Rasulullah telah mendivinasikan keberkatan dengan begitu mudah. Rasul analogikan keberkatan ni seperti makanan. Sebab nak cerita benda lain manusia tak nampak. Sebab tu Rasul ni fatanah ni, cerdiknya ya amat sangat. Sedik, amanah, tabligh, fatanah. Fatanah, fatin. Sebab tu orang nama fatin, orang cerdik. Cerdik, fatanah. Jadi Rasul menganalogikan keberkatan tu seperti makanan. Apa Rasul kata? Makanan yang berkat iaitu makanan yang satu tapi boleh makan untuk 2 orang. Makanan untuk 2 orang, berkatnya makanan tersebut kamu boleh makan 4 orang. Makanan untuk 4 orang, berkatnya makanan tersebut kamu boleh makan 8 orang. Makanan untuk 8 orang, berkatnya boleh makan 16 orang. 16 orang punya makanan, berkatnya boleh makan 32 orang. Dan betullah berterusan. Keberkatan itu nak cerita benda sedikit tapi boleh tampung yang ramai. Ini bagi keberkatan. Macam rezeki kan, anak ramai, kerja mak bapak kita atau mak kita kadang-kadang pendapatan sentiasa orang pertikaikan, mampu tak mampu tu. Driver lori, anak ramai, boleh kata bela anak ni, ramai sangat anak dia ni, beranak setiap tahun. Berkat, boleh. Berjaya, tak ada yang mati kebeluran, isteri pun okey, suami pun okey. Ada orang pula anak seorang, susah juga.
Ni keberkatan. Kita tak kata apa, kita kata tentang keberkatan. Jadi Khalid Al-Walid dibela oleh orang Badui. Serahkan. Walid bin Mughirah orang kaya. Mughair, Bani Mahzum, orang kaya. Orang keturunan pahlawan-pahlawan. Jadi ketika kita tengok keturunan-keturunan dahulu kan macam itulah. Orang ni khas untuk pahlawan keturunan ni. Yang ni khas untuk penjagaan. Yang ni bab kehakiman. Sebab tu keturunan Abu Bakar As-Siddiq lebih ke arah kehakiman. Maknanya keturunan Bani Tamim Abu Bakar As-Siddiq ni ke arah tu. Keturunannya lahirlah pewakil-wakil, penghakim-hakim yang cukup terkenal yang boleh membahaskan. Lepas tu ada masalah bawa kepada keturunan ni. Dia pintar memberi hakim. Bab keturunan peperangan ni peperangan. Keturunan Umar Al-Khattab, keturunan kepada ni. Sebab Umar Al-Khattab dengan Khalid Al-Walid dia sepupu. Hubungan sekitar sama. Rasulullah dengan Khalid Al-Walid sebelah pangkat bapa saudara. Kenapa pula bapa saudara? Khalid bin Al-Walid, Al-Walid bin Mughirah. Mughirah tu sampai ke tahap Mahzum. Mak Khalid Al-Walid bernama Lubabah. Lubabah binti Haris. Rasulullah pula ada seorang isteri bernama Maimunah binti Haris. Lubabah dengan Maimunah adik-beradik. Adik kepada Lubabah ialah Maimunah. Rasulullah kahwin dengan Maimunah. Jadi Khalid Al-Walid dengan isteri Rasulullah ialah mak saudara. Rapat dengan Rasulullah ialah pangkat bapa saudara. Tapi musuh, ya Allah, musuhnya amat sangat. Sehingga Khalid mengatakan bahawa aku tidak akan duduk satu tempat yang mana Muhammad ada. Aku tak boleh bertemu muka, geram nak bunuh. Umar Al-Khattab pun begitu juga. Ikrimah bin Abi Jahal pun begitu. Berkawan dengan orang jahat-jahat, orang buruk-buruk, jadi buruk. So hadis Nabi mengatakan bahawa kalau kamu nak bersahabat, sahabatlah seperti penjual minyak wangi, al-kamakon. Iaitu kalau kamu tidak mau beli minyak wangi tersebut, sekurang-kurangnya kamu berwangi. Kalau kamu berkawan orang yang buruk, seperti kamu berkawan dengan seorang pembakar besi. Dan tak mungkin kamu beli besi tu, tapi bau karat besi melekat pada kamu. Jadi ini hubungan kawan, ada main peranan. Akhlak kita, agama kita berdasar pada siapa kawan-kawan kita. Sebab tu berkawan dengan orang baik-baik, dia akan jadi baik. Pengaruh aura tu ada. Berkawan yang jahat, kita boleh kata saya berkawan jahat tapi saya tak jahat. Betul, dia tak jahat, tapi pengaruh jahat tu ada. Berkawan dengan seorang rokok, memang dia tak isap rokok, tapi bau isap rokok tu ada kat dia. Ni ketahanan, dipanggil ketahanan. Jadi Khalid Al-Walid dihantar kepada orang Badui 6 tahun. Dididik, bercakap ke orang Badui ni hidup nomad, pindah ganda. Orang yang hati keras, hidup di tengah padang pasir, hati kering, bunuh orang biasa, bunuh binatang biasa. Nak lahirkan seorang pahlawan mesti ada kering. Kalau simpati susah. Ini budaya gitu. Jadi baliklah ke Makkah Al-Mukarramah setelah usia 6 tahun. Bapak dia bawalah latih dia. Latih dia berkuda. Latih dia memanah. Tuan-tuan pun bapa betul yang kasih Allah Ta'ala, di negara Arab ada 2 orang muda yang boleh buat kerja yang sama. Iaitu dia boleh menunggang kuda sambil memanah dan memedang. Kedua tangan kiri dan kanan dihidup. Memegang, tidak perlu memegang tali kengkang kuda untuk menaiki kuda. Khalid Al-Walid dan Ikrimah bin Abu Jahal, dua ni memang, sebab tu dua ni rapat sangat. Kepahlawanan, ketangkasan, kemahiran taktikal sama. Orang Arab rasa sonok sebab ada dua ni, wing kiri, wing kanan. Tak jumpa lah. Kalau berperang, Khalid Al-Walid boleh memanah dan sama-sama boleh memedang. Dia tak perlu pegang tali kuda. Kalau bergerak sini, kehebatnya orang Arab dahulu menaiki kuda. Bukan ada pelana macam hari ni, macam barat. Ini Khalid bin Al-Walid. Musuhnya amat sangat dengan Nabi SAW. Nak membunuh, nak menghalang usaha dakwah Nabi. Duduk kruk yang jahat ni. Duduk bersama Umar Al-Khattab, Ikrimah bin Jahal, beserta dengan Amr al-Rashid, bersama Uthman bin Talha. Cerita apa? Cerita macam mana nak bunuh Muhammad. Susah geramnya.
Oh, kau tahu dapat cincang-cincang ni, geram, sangat geram. Musuh masa tu hidup, bangun, tidur, fikir macam nak bunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seolah-olah tak, hati perasaan mereka tak ada fikir lain. Khalid Al-Walid seorang bijak, seorang sangat bijak. Kita kenal Khalid Al-Walid, namanya begitu besar, kita bagaimana ia menewaskan tentera Islam masa perang Uhud. Nama dia melonjak ni. Kepintarannya memerangkap tentera Rasulullah. Tentera Rasulullah masa perang Uhud diletakkan atas bukit pemanah. Satu sebagai masa berada di dataran. Bukit pemanah 50 orang boleh masuk. Dalam situasi yang kedudukan yang disusun oleh Nabi, posisi yang disusun oleh Rasulullah. Semuanya pakar-pakar panah. Pakar panah. Lepas satu nak panah, satu kena. Tak ada ni. Sharpshooter. Rasulullah tahu menilai kebaikan, kemahiran, kepada kelemahan tentera-tentera sahabat-sahabat ni. Letak 50 orang atas bukit pemanah. Rasulullah kata pesan pada tentera-tentera yang berada di atas bukit pemanah, kamu jangan turun. Apa berlaku jangan turun. Sama ada kami menang pun jangan turun, kami kalah pun jangan turun. Tak ada pilihan langsung untuk turun. Sebab ini arahan Nabi. Nabi tak kata kalau kamu nampak kami menang, turunlah. Tapi selagi mana tak menang, jangan turun. Tak, Nabi tak kata begitu. Nabi tak kata kalau kamu nampak kami kalah, turun, bantu. Kalau kamu nampak kami menang, tak payah. Nabi tak kata kalah atau menang, kamu jangan turun. Tamat. Tetapi engkar arahan, lalai dengan dugaan yang kita tahu kisah-kisahnya, diambil kesempatan oleh Khalid bin Al-Walid. Mata Khalid dia cekap dengan Ikrimah bin Abu Jahal, serang kanan serang kiri. Dia serang sebelah kiri, Ikrimah sebelah kanan, tapi nampak tak boleh tembus, tak boleh halang. Tentera berkuda yang dipimpin oleh Khalid tak boleh masuk kawasan, tak boleh pecahkan kepungan. Sebab ada ni, tak ada pemanah-pemanah yang berada di bukit pemanah. Tak ramai mana pun, 50 orang. Nabi dah buat kiraan, Nabi pakar matematik. 50 orang. Biasa dalam satu orang pemanah boleh bawa lebih kurang 50 batang anak panah. Dalam satu kantung 50. Kalau 50 darab 50, maknanya lebih kurang dia boleh cover lebih kurang dalam 5 darab 5 25, 250 kali 5. Kalau 50 2,500. Memang boleh cover langsung. Sebab Rasulullah cerdik. Khalid pun cerdik. Taktikal Nabi berperang, taktikal Khalid bin Al-Walid. Khalid tak boleh baca ni. Khalid kata, oh, Muhammad ni taktikal, strategi perang ni, kemas. Tak boleh masuk. Ikrimah tak boleh masuk, Khalid tak boleh masuk. Pombang seorang. Akhirnya lari bukan lari terus, lari untuk mencari kelemahan. Bila engkar arahan berlaku atas arahan pemimpin, engkar arahan walaupun sikit, akhirnya Khalid ambil kesempatan. Sebab tu bila bertemu antara dua pemain ataupun dua pasukan yang kuat, menyebabkan pasukan satu lagi menang kerana yang ni lemah. Kesilapan, sikit kesilapan habis. Khalid berjaya memusnahkan benteng pertahanan Nabi sehingga Nabi cedera, patah gigi geraham Rasulullah. Ada kesan-kesan yang Nabi begitu parah. Hasil kebijaksanaan Khalid. Ini dia Khalid Al-Walid, nama cukup terkenal ketika peristiwa tersebut. Sehinggalah sampai tahap berusaha dia join dalam perang Badar, dia join dalam perang Uhud, dia join dalam perang Khandaq untuk menyerang Rasulullah, untuk musnahkan Rasulullah. Gagal. Perang zaman dahulu dengan perang zaman sekarang berbeza. Selang berapa lama? Perang Badar berlaku 2 Hijrah. Perang Uhud berlaku 5 Hijrah. Kemudian tambah lagi ada perang Khandaq lagi. Tambah lagi perang-perang lain. Khalid saja follow peperang, tak puas hati. Tapi ini hidayah. Hidayah datang mudah, Allah beri. Usaha manusia tapi hidayah daripada Allah. Apa berlaku bila abang dia, atau ada kata adik dia, Walid bin Al-Walid. Ada kata pandangan mengatakan dia abang, ada kata pandangan dia adik. Walid bin Al-Walid, adik-beradik ibu seberapa,
masuk Islam. Dan dia bersama Nabi mempertahankan Rasulullah dan setiap peperangan. Dia terpaksa berperang dengan abang dia atau pak adik di sini, Khalid bin Al-Walid. Dalam satu perjumpaan duduk dengan Nabi SAW, Walid bin Al-Walid bertanya Rasulullah, "Ya Rasulullah, macam mana nak adik dengan adik saya ni atau abang saya Khalid bin Al-Walid?" Saya kata, Khalid seorang yang cerdik. Tak mungkin orang yang cerdik akan lari berislam. Satu hari nanti dia akan datang berislam. Seronoknya Al-Walid. Walid seronok. Walid bin Al-Walid seronok. Lalu dia pun tulis surat pada Khalid bin Al-Walid tentang kata-kata Nabi, bahawa Khalid Al-Walid seorang yang sangat cerdik dan orang yang cerdik takkan lari berislam. Bukan itu saja, Rasulullah bagi serban Rasulullah. "Wahai Walid, ambil serbanku, hadiahkan kepada abang kamu Khalid bin Al-Walid." Bayangkan ketika itu Khalid bin Al-Walid belum masuk Islam. Rasulullah bagi serban Rasulullah. Tuan-tuan perempuan, penuntut mati Allah, ini serban Rasul ni. Ini serban Rasul, serban Allah, kekasih Allah, serban Rasul pergi ibadah dan sebagainya. Ini serban Rasulullah bagi pada orang yang bukan Islam. Hanya tu usul ikhtiar Rasulullah, hanya dengan serban dan puji-pujian. Bila sampai pada Khalid bin Al-Walid, lalu dibaca surat tersebut, dia tersentak. "Aku selama ni mengatakan Muhammad seorang yang jahat, memecahkan umat, mempecahkan keluarga. Tapi takkanlah orang sejahat Muhammad boleh memuji kebaikan aku. Sepatutnya dia kutuk aku. Aku dah bunuh orang Islam ramai. Apatah lagi dapat serban Rasulullah." Dia rasa macam terpanggil, sehinggalah bertukar pesan dendam kepada kebaikan dan berhasrat untuk masuk Islam. Tapi nak pergi sana macam mana? Kalau dia pergi seorang diri boleh. Orang Madinah apa cerita? Sebab dia pahlawan besar. Orang Mekah apa cerita? Akhirnya dia ajak kawan baik ini bersama Uthman bin Talha. "Uthman, aku nak ke Madinah jumpa Muhammad, aku nak masuk Islam. Teman ke aku?" Uthman kata, "Aku pun nak jumpa Rasulullah, nak jumpa Muhammad, aku pun nak masuk Islam." Kena. Dua-dua orang pahlawan Arab berada di Mekah, tetapi dia nak pergi ke mana untuk terima Islam. Macam mana tu? Hidayah sampai di mana-mana. Hati perasaan Allah gerakkan. Hanya kedua-dua bergerak pergi ke mana. Mata merhati belakang, takut ada dihalang oleh orang Quraisy. Orang Quraisy tak tahu apa pun, cuma dengar cerita dua orang dia hilang. Sampai di tengah-tengah perjalanan, jumpa lagi seorang pahlawan Arab yang terkenal, Amru bin Al-As. Macam saya semai, Amru ni kalau tahu kita nak jumpa Muhammad, memang dia nak akan berperang kita. Rupanya Amru kata, "Kau nak ke mana ni?" "Aku nak ke Madinah." "Untuk apa?" "Untuk masuk Islam." Amru berkata, "Khalid, aku pun nak pergi sama masuk Islam." Tuan-tuan, penonton, ni 3 sahabat bertemu di pertengahan jalan dan ketiga-tiga nak masuk Islam. Ni hidayah. Cukup sekarang tu. InsyaAllah kesempatan kita sambung lagi kisah Khalid bin Al-Walid. Jadi kita lihat nak sebut di sini ialah hidayah Allah. Siratal ladzina an'amta alaihim. Minta sesuatu kepada Allah, untuk Allah tunjuk. Dan Allah tunjuk pada orang-orang yang hati tak pernah terfikir untuk Islam, akhirnya bertemu berkata, hanya dengan sikit pujian, dengan serban seperti Khalid Al-Walid, akhirnya dia berkeinginan untuk masuk Islam dan dia masuk Islam. Cukup sekadar itu. Mudah-mudahan kita dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا ربنا اعترفنا بأننا أقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. يا ربنا اعترفنا بأننا أقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات. فتب علينا توبة تغسل
توصل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآلنا أسرفنا على لظى أسرفنا يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآلنا أسرفنا على لظى أسرفنا واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآلنا أسرفنا على لظى أسرفنا يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآلنا أسرفنا على لظى أسرفنا فضلا